علمنا التأويل وفقهنا في الدين وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah An-Nisa ayat 142 hingga seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله. 6 keratan ayat Allah dapat kita membaca daripada suratul Nisa 142 hingga 147 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam pembicaraan mengenai dengan orang munafikin, yang ialah adalah satu-satu puak daripada orang yang zahirnya orang Islam. Di zaman Nabi bilangnya dia bukan sikit, siapa berpuluh-puluh persen dalam peperangan Uhud tu, orang pengaruh dia siapa 30% daripada orang terbaik nak perang dalam satu peperangan Uhud. Kalau orang di bawah pimpinan Nabi, di bawah tarbiyah Nabi, di bawah bacaan Nabi, membaca Al-Quran depan mereka, masih lagi iman tidak meresapi hati dia, maka bagaimana orang zaman kita yang sangat jauh dengan Nabi SAW dan pula sangat tidak tajamnya pengajaran para guru di zaman learning untuk menembusi hati orang-orang belajar, hasil dia berkat ikhlas mereka. Maka marilah kita pakat pelajari secara haluh-haluh akan ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi mengenai dengan orang-orang munafik. Apakah benda tu kita berasa ada pada kita, ada pada anak cucu kita, ada pada keluarga kita, ada pada masyarakat kita, ataupun tak ada. Mari kita pakat perhati sungguh ajaran Allah Ta'ala yang sangat benar, dan benar ini bukan saja benar zaman Nabi, tetapi benar pula zaman sebelum Nabi, zaman selepas Nabi sampai pada kiamat. Ayat Quran tetap benar, tidak ada dia berbau bohong dan tidak berbau suatu kesilapan dari segi dia memberi pengertian kepada sesuatu perkara yang berlaku di kalangan hamba-hamba dia, sebab Allah sebagai Rabbul Alamin, Khaliqul kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Mari kita dengar sambung pada minggu dulu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. La ilaha illallah. Sesungguhnya orang munafik, disebut sini orang munafik lelaki, tetapi termasuk perempuan yang panggil babut taghlib. At-taghlib ni masuk sebut lelaki, masuk perempuan. Sesungguhnya orang munafik tak kira lelaki dan perempuan. Yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah Ta'ala. Tipu-tipu ni makna apa tipu ni? Mana kata kita buat satu perkara yang mana orang nampak satulah perkara, tetapi hakikatnya bukan perkara tu, nak tipu tak gitu. Kita buat nampak bulat tapi benda tu benda kepat, tu tipu tu. Kita buat nampak molek tapi benda tak molek, yang panggil tipu belah tu. Jadi tipu dengan manusia ni tak apalah, tapi tipu dengan Allahul Alimul Hakim, Alimul Ghaibi wasyahadah, nak tipu ke mananya? Allah Ta'ala tahu segala benda zahir dan benda ghaib.
Jadi Allah Ta'ala royak barang yang pelik. Dia kata innal munafiqina yukhadi'un Allah. Nah, dia kata Allah Ta'ala royak sendiri, bukan Nabi Muhammad royak ni. Nah, bukan manusia royak. Dia kata sungguhnya orang munafik ni, dia tu kak berasa kata dia duk tipu Tuhan lah. Nah, dia tipu Tuhan ni sebab dia tak kenal Tuhan tu siapa dia, supaya budak halus tak kenal mak dia tahu hal dia tu lah. Duk tipu ke mak dia begitu gini, mak dia tahu, pak dia apa tahu, tapi ya nak wi budak galik yang main gak geduk kacak pasal nak wi nampak kata sungguh hak dia buat tu. Begitulah Tuhan dengan manusia. Kalau kita nak banding secara zahir-zahir, bukan hakiki, banding secara hakikat bukanlah benar tu. Sebab hakikatnya manusia dengan Tuhan ni berlainan sangat, tidak serupa. Laisa kamislihi syai'un Tuhan ni. Nah, sebab tu kita tu nak mudah nampak zahir, supaya dengan budak-budak halus duk main kereta dak pen mak dia tu, doyak atau gitu gini, mak dia pun kata sungguh tu dia panggil khadi'un Allah. Jadi puak-puak munafik ni dia tipu Allah. Dia tak berimeh, tapi royak korek, dia kata dia berimeh. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala royak kata dia tak ada berimeh sekali, tapi dia kata dia berimeh. Tu makna kata tipu Allah. Berimeh ke mana? Allah dah nampak cerak kata dia tak berimeh dalam hati dia ni, tapi mulut dia lagi royak barang tak serupa dalam hati dia tu, itulah dia tipu. Dengan manusia dia bolehlah tipu. Jadi orang percaya kata dia berimeh, tapi Allah Ta'ala royak kata, nah, kata dia tu tak ada berimeh. Wa hum la yu'minun. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala tak boleh nak tipu dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa huwa khadi'uhum. Dan Allah Ta'ala pun pisah jadi nampak kata tipu dia tu sungguh. Wa huwa khadi'un lah tu lah. Khadi'uhum ni makna katanya menipu juga dia tu, tipu dia. Sebenarnya kita tak boleh basahkan kepada Tuhan tu tipu, kerana sifat tipu tak mula. Cumanya maksud khadi'uhum sini kata Ibnu Katsirnya, yani wa huwa khadi'uhum tu makna kata yastadrijuhum fi tughyanihim wa dalalihim. Jadi dia tu berasa kena dalam segi sesak dia, duduk dalam keadaan sesak dia, dan dalam keadaan tertipu dia tu. Dia tipu diri sendiri sungguhnya, tapi dia berasa kata dia kena. Nampak kata dia cerdik. Orang bodoh ni begitu, dia nampak kata dia cerdik, dia tak turut Tuhan. Dia buat hilak kau ni, dia semaya buat dengan orang duk bahasa kata jela dah. Sebenarnya Allah Ta'ala kata wa huwa khadi'uhum, dan Allah Ta'ala tu beri peluang dia menipu. Dia berasa kata dia tu kena, lepas tu Tuhan nak turun azab berat gitu. Tak ada. Nah, ataupun wa huwa khadi'un dalam bentuk katanya Allah Ta'ala tidak wijaya dia nak tipu Allah, nak ngenak agama Allah tu. Allah Ta'ala pisah kerak tak jaya kerja itu pun. Barangkali boleh kita tafsir masalah wa huwa khadi'uhum. Mana katanya tak sapa kepada pau yang dia duk pisah nak bunuh Nabi, dia pisah nak jadi Islam ni tak maju. Islam ni duduklah susah sokmo, tak ada nak mikir, jadi mundurnya umat Islam dengan sebab tak ada ilmu. Gale orang Islam duduklah keadaan tak erti gapo. Ayah pisah tipu nak jadi gitu. Allah Ta'ala kata wa huwa khadi'uhum wallahu ta'ala a'lam. Apa maksud dia wa huwa khadi'uhum ini? Setengah-setengah ulama dia tafsir, dia kata iaitu Allah Ta'ala tu memberi peluang kepada dia untuk dia tu menipu agama Allah. Ada setengah kata wa mujazihim ala khida'ihim
wa dzalika annahum yu'tuna nuran kama yu'tal mu'minuna fa idza madaw 'ala as-sirati tufi'a nuruhum wa baqaw 'ala adh-dhulmati, pun satu makna yang diberi oleh ulama-ulama. Seperti apa dia tafsirkan oleh banyak-banyak Ibn Abbas, Al-Hasan As-Suddi, maknanya Allah Ta'ala tipu dia juga sampai akhirat esok. Allah Ta'ala beri cahaya sikit supaya ramai orang ada cahaya, ya apa ada cahaya agak sikit, bahawa sampai tengah-tengah siratal mustaqim Tuhan mapuh cahaya. Tuhan tipu dia situ. Mapuh cahaya, nak kita boleh kelak nak jatuh baring jatuh. Tak supaya orang Islam cahaya dia berjalan lagi terus sampai kepada siratal mustaqim, berjaya dan lepas daripada neraka. Dia tak sampai tengah mapuh cahaya dia. Allah Ta'ala tipu. Allah Ta'ala tipu dia bersentuh. Ada setengah tafsir ulama katanya Allah Ta'ala balah tipuan dia tu pasal tipu juga, pasal buat jadi nampak dia tu sedap hati, kemudian dia jatuh dalam penyakit dia. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Walau bagaimanapun tafsir mengenai ayat ini adalah banyak. Jadi kita tu boleh faham katanya puak-puak demon ini selalu dia tu tipu umat Islam dengan berbagai-bagai cara. Kita sendiri tak kena tipu dia semua. Gitu gini cayalah dia akhir hancur. Inilah berlaku terutama dalam masalah politik. Berlakunya hancur di zaman kejatuhan Abbas kepada kerajaan Khilafah Utsmaniyah di tangan munafik. Seperti Mustafa Ataturk itu munafik besar. Dia orang bunyi Mustafa tapi pala munafik yang menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Khilafah tertumbang di tangan dia. Begitu juga sebelum berdatu kerajaan Syiah yang membawa kepada hancurnya kerajaan yang ada di Baghdad masa tu. Syiah masuk pergi sebagai orang jadi kaki tangan kepada puak Tatar. Mari duk serang Baghdad sampai jatuh Baghdad serang. Mari daripada salah seorang menteri di zaman itu yang beragama Syiah atau berpegang Syiah, yang mana salah seorang khalifah yang zaman itu tu percaya ke dia. Akhirnya kena tipu, hancurnya Baghdad di tangan Tatar, puak Mongolia. Itu semua tu kena tipu. Negeri kita pun sejarah sejarah negeri kita ni pun kena tipu. Buku dari ada munafik belakang, semua kerana adanya munafik. Maka dia tu khijah menipu. Allah Ta'ala bukan sekadar tipu manusia, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dalam ayat 6 itu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dua-dua lah dah. Mereka itu menipu Allah dan tipu orang-orang yang beriman. Allah tak boleh tipu dia, tapi orang beriman tadi dia sungguh. Orang beriman ni percaya, dia ingat atau supa dengan dia. Orang juh ni dia tak ada benda le banyak. Orang juh ni mudah kena tipu orang juh. Ya orang payah kena tipu, orang tak apa juh mana tu, payah kena tipu sikit. Sebab dia ada, dia duga dia dia dau tu sebab dia boleh pergi macam tu. Orang yang juh ni dia tak boleh pergi macam tu. Dia tak ada akal nak pergi tipu orang. Jadi kalau orang tipu dia apakah kena tu? Tu orang panggil orang juh. Orang tak juh atau orang juh sekerat-sekerat payah tipu dia. Orang juh mudah tipu, mudah kena tipu. Sebab tu yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala kata wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sedangkan sebenarnya dia tidak tipu melainkan diri dia sendiri. Sedangkan dia tak sedar kata dia tipu diri dia sendiri untuk bawa diri dia masuk neraka Allah Ta'ala. Sebelum pada neraka tu temu kehinaan lah dunianya, banyak hina. Orang munafik ni suk sejarah dia dengan hina belaka. Suk sejarah dia dengan hina belaka. Walaupun duk lega tukah dia duk tengah-tengah juga. Tuhannya Allah tali. Supaya beruk kena Allah tahu tali tuai dia tu. Allah lepas dia duk jadi
akhirnya kena senyah dari Tuhan adalah bentuk yang cukup menghinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Inilah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita akan orang munafik. Kita jangan jadi orang munafik. Bagi hak sungguh kita kena ayat hak sungguh, bagi hak benar kita ayat benar, zahir belah mana belah tu lah batin kita. Kita jangan menyalahi batin dengan zahir kita, kerana itu adalah munafiqun. Kecuali dalam keadaan mendadak yang siapa kepada tangga bohong boleh untuk nak islah di antara dua orang dan untuk nak selamat diri daripada bala petaka yang besar, maka itu tu boleh lagi kita tu nak apa dia adakan sedikit sebanyak, bukan munafik itu sebagai satu cara nak lepas diri dalam beberapa hal sedikit saja, bukan banyak. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Ayat ni siapa kemat? Tak ada sama, sebab ibu tak ada sama dalam dunia ni. Dia tak ada mampu ibu ya. Nah, mampu ibu ni mari hak lain kati pula. Ya ibu tak ada siapa kemat ibu ni. Nah, ibu al-munafiqin ni. Nah, cuma pia tu kita tak dapat nak tahu zaman kita ni, zaman Nabi ni Allah Taala royak atau orang tu pun Nabi tak ada buka rahsia. Nah, Huzaifah seorang tahu. Nah, Nabi royak atas jaga hak ni munafik. Nah, Huzaifah menjaga sikit ni munafik. Nabi tahulah. Setengah-setengah bukan semua kat Nabi tahu. Nah, Allah Taala royak setengah bukan semua. Nah, maka dia sifat di rahsia, dia tidak bungkar dalam masyarakat kata orang munafik jaga-jaga sikit dak, ya tak kata gitu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafik, tapi Nabi jaga benar Ismail sejik dia gapo cukup lekat supaya nak jaga perpaduan ummatan wahidah tu, nak jaga kedudukan tak sewa nampak pecah belah dalam Islam. Ada orang yang minta nak bunuh Abdullah, Nabi kata jangan. Nanti orang kata, orang kecek dalam masyarakat kata Muhammad bunuh guru. Jadi bunuh sama sendiri ni, terutama pemimpin Islam bunuh orang bawah dia ni, walaupun munafik pun Islam tidak menggalak dan tidak menyuruh dan tidak membenar benda tu. Nah, oleh itu maka kita sabarlah dengan orang munafik. Pemimpin-pemimpin Islam, orang munafik duk bawah pimpin ni, pemimpin Islam tu kita kena sabar benar, kena nasihat ke dia, kena usaha buat bagaimana dengan dia supaya dia tu sekurang-kurangnya tertahan daripada nak rancak dalam kerja-kerja dia, tak ada rancak, tak ada disungguh, dan kita duk tepuk semua pakak-pakak gitu je lah. Nah, ada pun nak pergi buat bunuh dia, gapa dia tu, maka itu menimbulkan bahaya sangat besar. Seperti Nabi kata, nanti takut orang tu kata Muhammad bunuh gu, makan gu, Muhammad makan gu ni tak boleh. Gambar ni gambar Nabi Muhammad tak sah. Dalam Islam pecah belah sama sendiri tak sah. Nak timbul satu umat sahaja dalam Islam ni. Walau tak molek pun Nabi pegang orang dia, kerana dia dakwah ni. Dia dakwah alhamdulillah, tapi masuk tak sepenuh. Orang dia dakwah. Ramai lagi orang pengaruh dengan Nabi, tapi baru masuk lagi tak faham Islam dengan molek. Dia faham Islam kulit-kulit zahir-zahir. Sebab orang Islam kita zaman kita banyak benar macam tu. Nah, kalau orang kata dia bukan Islam nak murah, tapi bahawa Islam tak ada erti kata berapa. Itu orang panggil dekat dengan munafik. Orang macam tu kita tidak nak kata siapa dia munafik tu, tidak boleh. Nah, kita jauhi daripada tu. Ada hal lepas dah mati dah, nah sejarah dia jelas, maka tak apa. Abdullah ibn Ubay munafik, tu tak ada apa, jelas dah. Ulama-ulama belakang pun masuk dalam siri orang munafik. Nah, banyak-banyak orang lagi lepas pada tu, Mustafa Ataturk ni munafik, jelas dah tu. Hal tu jelas, hal lepas dah mati dah. Ada apa tak mati lagi, boleh dia nak balik. Sebab ayat yang ke seterusnya, ayat yang ke-114 ni tu, dia ada beri peluang untuk nak klik kelab tua, nak rajak tabat pada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi mukmin pula. Ulaika ma'al mu'min fa ulaika ma'al mu'minin. Nah, orang tu akan bersama orang mukmin bila dia klik. Tapi kalau dia klik, dia peling, dia berseru tu pula, kena sabar dia. Kita nak buat gitu gini tak boleh. Melainkan bahaya sungguh. Tu tak tahulah. Untuk mengatasi bahaya, ulama ijtihad sesungguh tu dia benarkan. Nah, untuk nak bunuh dan sebagainya. Sekiranya bahaya sangat jelas.
Tapi tidak ada lebih jelas daripada bahaya Abdullah ibn Ubay daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahaya besar. Dia orang awang pengen nak bunuh Nabi berapa kali dia. Tapi Nabi tidak membunuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sedangkan Allah tu adalah menahankan tipu daya mereka itu. Lepas tu tabiat dia pula lah mana? Ni boleh jadi gapo kita berasa kalau kita tu duk kata kita beriman tapi hati kita tak terima Islam, tu masuk yang pertama. Tapi kalau kita Islam sungguh, beriman kepada Allah hanya tunggal, tidak pecah sikit buah hati kita, tapi perbuatan kita kadang-kadang tu tak apa tu baik molek mana, hak tu masuklah pertama, tak masuk. Tak masuk dalam sifat pertama. Ni berat sekali, berat benar. Sifat mula-mula ni berat sekali. Munafik berat sekalinya, dia perakat atau dia orang Islam tapi dia bukan Islam. Itu nombor satu sekali. Dia hakikatnya kafir. Wa ma hum bimu'minin. Ni hak nombor satu. Lepas tu nombor duanya belah mana? Ni hak zahir. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila dia bangkit untuk nak mendirikan solat, tak ada kata wa iza aqamus salata, subhanal, bahasa Tuhan ni tertarik sungguh. Tidak. Dan apabila mereka itu mendirikan solat, tak ada mendirikan solat ni puak ni. Dia panggil qamu ila salah, bahasa tak support. Wa iza aqamus salata suku. Hak ni wa iza qamu ila salah, bahasa Tuhan tak support. Siapa perhati, siapa ngaji bahasa sikit boleh reti kata beza Tuhannya buat pada puak munafik ni. Dia tak kata orang munafik aqamus salah, tak. Yuqimuna salah, munafik tak orang nak buat. Orang munafik sekadar kata qamu ila salah, bangun pergi nak semaya. Tak ada semaya kali, bangun pergi nak semaya. Sebab tak bangun, orang kata tak semaya. Dia bangun pergi, orang bunyi qomat, dia bangun pergi katik dia pun. Allah belahnya, takutnya, ya Allah, takutnya. Qamu kusala, dia bangun dengan keadaan dia tu malah. Allah, lah mana fok itu boleh royak belakang ni, benalah ni. Belah manakah bangun pergi semaya tak ada berasa nak semaya sikit abuk, pasal malah habis-habis Allah. Tu tekah bangun nak pergi tu malah dah. Belum semaya lagi, bangun nak pergi tu bangun biasa malah dah. Allah, apa lagi ni bala kepada orang Islam yang tak faham Islam ni. Orang munafik ni, orang Islam yang tak faham Islam, dia tak tahu kata semaya tu adalah munajat Allah, dia tak tahu. Ya semaya, ya berasa kata kena turun denda, supaya orang suruh japung dalam tengah padang, kena benda, kena denda, mari lewat gitu mo ya. Ya semaya, ya berasa apalah tu, pasal waktu sudah buat banyak gitu, kena denda dah. Nak rokok sujud sudah buat banyak. Ya berasa apalah tu, tak ada berasa kata ini satu peluang untuk dia munajat Allah, sebab dia sangat berhajat pada Allah. Sebab Allah Ta'ala tidaklah terlucuk dengan dia. Sebab Allah Ta'ala hanya tunggal yang kuasa memberi manfaat dan mudarat kepada dia. Dia kena pergi royak, kena pergi hidup minta, kena pergi hidup mengendah pada Tuhan, kena pergi hidup merayu hal pada Tuhan. Dia tak ada berasa belah tu. Dia berasa hidup dia wakilah dengan sendiri dia gitu ya. Dia berasa hidup dia tak ada berhajat sikit abuk ke Tuhan. Sebab tu dia malas semaya. Nampak tak tu? Yang dia berasa boleh balah tu bila orang tu tak kenal Tuhan, tak beriman dengan Allah, panggil orang lah tu. Rukun iman pertama cedera dah. Rukun iman pertama cedera, rukun iman hak lain selarat tak habis. Dia tak berasa kata Allah duduk sekali dengan dia, dia tak berasa kata dia duduk sekali dengan Allah, dia tak berasa kata hidup dia di tangan Allah. Dia tak berasa kata Allah lah wi dia hidup, wi dia mati, wi dia sakit, wi dia senggah. Dia tak berasa Allah Ta'ala hidayah pada dia.
Hidayah berada di tangan Allah sahaja. Kalau Allah Ta'ala nak hidayah, bolehlah. Kalau Allah Ta'ala tak suruh hidayah, tak bolehlah. Bila orang Tuhan tak hidayah, duduklah sesat lah dia. Dia tak usah takut benda lah tu. Dia tak usah takut situ. Dia berasa kata dia boleh bawa dia sendiri gitu. Ada tupai piok gitu. Itulah bawa bangun orang semaya agak supaya semaya ni supaya kata pakat teh gitu. Bagi semaya jemaah kau pakat teh lagi. Nah tak semaya tak email tak kena tak nampak lama ha. Jadi mari pakat teh. Hukum pakat kok kapal-kapal ni jadi gitu dah. Nah hukum pakat teh. Nah bukan hukum tu hadak. Allah belah-belah belaka tu. Belah-belah belaka. Ada orang duk sokong tak hukum pakat ni. Pakat dak hukum. Jadi hukum pakat. Kalau kita kecek dalam-dalam sungguh berat juga benda lah tu. Gano tak ada Tuhan kan nak ambil hukum Tuhan jadi dak hukum pakat. Nah, jadi supaya tak ada Tuhan gitu. Saya tak ada murih pada orang hukum pakat nah, tapi pakat mikir sikit. Cuba pakat mikir. Yang pakat wah hukum, pakat mikir. Pakat wah hukum tak salah, tapi pakat turut hukum Tuhan. Kalau pakat kau tu tak apa. Kalau hukum pakat ni nampak supaya hukum mai daripada pakat. Nah, jadi tinggal hukum Tuhan. Dia syirik dengan pakat tu. Nah, kalau tak buat nanti orang pakat murih kita. Dia takut pakat. Takut pakat tu jadi syirik pula kita. Kalau boleh pakat mikir sikit molek betul-betul orang-orang doa hukum pakat kau kapal-kapal. Saya terkejut banyak kali juga dengar benda-benda lah ni. Kata puak kita ni masya-Allah sungguh nyelik ke dia. Sungguh-sungguh pun bukan yang nak lik, tapi dia pasal kata nak jadi. Kalau buat sore tak jadi kena pakat, kena dah ahli sunnah wal jamaah tu jalan dah lah pakat dah tu. Tapi siapa tu buat hukum hak pakat juga ni tak boleh lah hukum hak tu. Nampak tak? Hukum Tuhan yang kita mesti pakat buat. Boleh kalau kat tu. Nah, hukum Tuhan marilah kita pakat buat secara berjemaah. Berjemaah di mana berpakat. Boleh. Nah, boleh. Tapi saya takut orang tu bersyirik dengan pakat. Abak buat tak mari ke? Orang pakat tak mari sembahyang mayat kita sikit-sikit ke? Takut pada pakat tu. Buat takut pada tukar tak pakat juga, mana tak takut pada Tuhan. Situ nak timbul belah mana. Kalau kita kecek kasar-kasar dia kata syirik, kita kecek lah tu. Tapi takut kata kasar pula ke demo. Saya tak ada nak tak kasar ke demo, nak suruh demo jadi molek tu ya. Nampak dah tu? Tu. Hukum pakat ni satu masalah dah. Tolong-tolong sipai taruh tiap benda ni jadi molek. Tapi jangan jadi balah nama klik balah dengan demo pula jangan. Nah, bu jadi molek, fikirlah mana hukum Tuhan. Nah, kita kena pakat buat we kapung reti atau hukum ni hukum Tuhan. Mari sejik Tuhan suruh, sunnah Nabi, takut ke Allah, jangan takut kepada pakat takut kepada apa dia ajaran Allah, jangan takut pada ajaran pakat. Kita pakat mari pakat ajaran Allah. Nah, pakat jalan ajaran Allah, jangan takut pada pakat, takut pada Allah. Ittaqullah, tu gitu dah insyaallah taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Apabila bangkit negeri semaya tu kat bangkit malah terutama wairun. Wairun, orang muda-muda. Ya mari sejik pasal tu pakat belakang tu amal belakang tu. Mari nak beramal duduk rumah tak ada biada. Mari sejik boleh kecek belum nak masuk sejik. Bawa komak jadi lah tu yalah mari pakat masuk supaya orang waridar pakat pergi makan gitu yalah. Tak ada berasa kata berapa-berapa dak lah. Nah, itulah tu. Ya kena mengaji sungguh bab semaya so ni. Kita kalau lekat dah bab semaya so ni hak lain tu tak apa dah. Bila bab semaya so pun dia loh-leh tengok. Tuhan kira benar buku semaya. Ambil buku. Nah, Qurani semaya lalu dah mai duk royak munafik. Qurani semayanya bila dia bakit nak pergi semaya, tak ada semaya lagi, bakit malah dah. Pagi duk sakut lagu itu dah. Mati orang nak sujud sebaca tak kira banyaklah. Nah, nampak sujud lama sikit nak murih lalu. Nah, kerana supaya kena denda buat lama-lama sikit jadi lama sudah. Nah, la ilaha illallah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun.
minta Tuhan hidayah kerana orang-orang kita semua, kerana dia tu mari daripada tak tahu ya. Nabi doa pada kaum dia lah tu, Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Nah, kerana ilmu ni salah satu sebab pada dapat hidayah. Nah, ilmu ni kena satu sebab pada dapat hidayah. Jadi kita kena pakai doa, Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun, Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Nah, apa gitulah kita kena berdoa sama kepada. Kita baca ayat ni untuk kita pakat beringat supaya para sahabat beringat diri dia daripada jadi munafik. Nah, semua orang ni takut jadi munafik atau orang mukmin. Siapa-siapa tak takut diri dia jadi munafik, maka itulah dia munafik. Hasan Al-Basri ya seru belah tu. Jangan kena puasa lama sama, aku ni muslim tak lagi. Aku semaya tu utama kau nak semaya. Semaya biasa orang Islam tak lagi aku ni. Kena berasa gitu. Sebab kerani hak Allah Taala wa'ila Quran dia untuk nak ayah munafik kerani semaya. Buku semaya. Masalah semaya. Nah, lepas tu semaya malah ni cari tak ada payah bertemu lah dari kalangan puak kita ni. Semaya malah ni tak ada payah temu mana. Banyak-banyak semaya malah. Kena helak sungguh. Ustaz kena helak di barak mari, hamba mari, nusuk celah-celah bilik, celah-celah tong. Nah, belah tu sia ke dia tak ada arah. Tu buku gapo buku tak kena apa? Tak kena dia siapa? Abdullah, Yusuf, Aminah pula. Kalau le Aminah ni gak kadang-kadang tak boleh semaya siapa larak-larak lagi, tak boleh semaya 5 hari ya. Nyelarak siapa 9 harinya tak boleh semaya ke dia. Tu tipu belaka, tipu tu hai belaka tu. Aminah tu tipu Tuhan. Tuhan tahu katanya keadaan Aminah tu balah mana, mari berapa hari. Kadang-kadang hidup lajak ginya pakat malah ke dia. Nah, padahalnya peluang semaya ni peluang besar. Waktu dia mari bulan tak boleh semaya tu satu kerunsingan, dia kena rusing benar tak boleh semaya tu. Ni hari tak boleh semaya, tak ada usingnya pergi mujur pula. Mujur lah mari bulan ni tak ada kena semaya. Perasaan balah tu kena peram benar-benar Aminah dalam hati kita. Kena peram sungguh-sungguh. Berasa rusing Allah, tak boleh menghadap Tuhan ya Allah, menjadikan anak dia orang tina belah ni ya Allah. Satu kerugian besar bagi kami anak ada perempuan ni. Anak cucu tak ada banat perempuan ni. Kerugian besar kami tak boleh jadi sebagai lelaki. Orang lelaki tak ada peluang dia yang tak boleh dia jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan Tuhan sama pun dia. Wibasa nak berdeki ke orang lelaki. Wibasa berdeki ke orang lelaki, orang perempuan lah. Wibasa berdeki ke orang umurnya puluh lebih. Tak ada mari bulan dah. Nah, tak mari bulan dah. Umurnya puluh lebih, 50 lebih, tak mari bulan ni dah. Dia tu orang panggil boleh berjumpa dengan Tuhan sama. Tapi orang wairun, nah umur 9 tahun, 10 tahun, siapa umur 50 lebih, dia jadi tala semua. Tala itulah runsingnya kita. Kita rasa rusingnya tala ni hari tak boleh jumpa Allah Ta'ala. Waktu dia mau jumpa Allah Ta'ala di masjid, waktu kita mari bulan tu kita berzikir banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, la hawla wa la quwata illa billah. Saya jadi anak perempuan belah ni lah nasib saya nya, tengok orang duk semaya belaka sejik. Hari berasalah tu dah. Aminah nah, berasalah tu. Jangan tak berasalah tu. Tak berasalah tu makna kata kita tak kenal diri. Kalau tak berasalah tu kita tak kenal diri kita. Kena kenal diri kita benar-benar. Nah, dah tu jangan malah. Kalau waktu lah disunat tajdid ambil semaya tu. Ada dah pun sunat tajdid nak hilang buku malah takut ada gambar munafik walau sikit tak saya ada sikit tak saya ambil semaya segar sikit dah ambil semaya tajdid membaharui wuduk ya bagi supaya nak segar akal segar fisik, mata segar, telinga segar, nah pencahayaan dera kita segar, berasa bersih, berasa nak semaya. Nah, siapa-siapa ambil semaya molek, lepas tu semaya 2 rakaat dengan khusyuk hati, tak ada ayat semaya subuh, maya wudu, semaya sunat wudu.
wajabatil jannah, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga, boleh syurga. Tak ada semaya zuhur, tak ada semaya asar, tak ada semaya gawah, maya sunat wudu, ambil semaya molek, lepas tu masuk semaya sunat 2 rakaat kerana wudu kat ni, boleh masuk syurga. Bukulah tu masuk syurga. Nah, oleh itu maka ada yang kata dakhal al-jannah, masuk syurga lah, ya boleh masuk syurga. Wudu ni walaupun disunat kita duduk dalam wudu sama, tapi bahasa apa ya semaya sunat tajdidkan wudu kita tu, membaharui wudu, ada dah wudu tapi baru semula, supaya nak lebih cergah dari segi nak menghadap Allah. Tak usah ada bau-bau munafik, bau malah, jangan ada bau malah, nampak cergah. Alhamdulillah boleh menghadap Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca gitu. Sudah tu Allahu Akbar pula, Allahu Akbar. Sebut Allah Akbar tujuannya nak berasa tu Tuhan yang maha besar, sangat kuasa kat atas kita ni. Tak ada dah lain pada Allahu Akbar. Tapi kita sebut Allah Akbar seumur jadi kalah. Tak tahu kata jadi kebah. Allahu Akbar bisa kebah. Tak ada berasa apa sebut Allahu Akbar. Nah, tak ada berasa apa. Nah, sebut Musa galau rasa takut sikit pada sebut Allah Ta'ala. Duk ajak usik budak-budak kadang-kadang ni buat mendiri luar mulut kita kata pada juga. Allah Ta'ala tak ada berasa takut pada dia. Inilah apa kebalnya iman kebal dia panggil. Iman yang sudah kebah, iman yang sudah jadi kaku, iman yang tidak aktif, iman yang tidak ada nyawa. Nauzubillahi min dzalik. Susahlah berkecak ayat munafik kat susah nak tubik munafik. Sahabat duk jadi belik kok tubuh kita hari-hari. Duk belik. Kita ni kena pisah peram benar benda duk beliklah hari hidup hari kita ni. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Allah, kusala ni la haula wala quwata illa billah. Ayat hak ibad malah ni sifat orang munafik nombor 1 sekali malah. Sebab tu minta doa daripada dengan minta berlindung dengan Allah nak malah supaya syaitan malah ni sama tarah dengan syaitan. Sebab tu Allah kata ya Nabi berdoa sama, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hei Tuhan aku minta berlindung dengan kamu daripada lemuh semangat dan malah ni mari daripada lemah semangat, mari daripada al-ajzi wal kasal. Nah, minta berlindung dengan Tuhan buku malah sama dengan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubika minal ajzi wal kasal, supaya tamneng sama dua tu. Nah, sama-sama benda kena minta berlindung dengan Tuhan, bukan sekadar kata boleh duk usaha sendiri nak rajin, kena minta itu Tuhan. Nak rajin nak rana, nak pramalah nak rana, minta Tuhan banyak nak pramalah ni. Nah, nak perang dengan malah ni nak minta tu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau kita wasa malah, kita berdoa dengan ni. Tuhan aku minta berlindung ngamung daripada lemuh dan malah. Nah, atau doa Nabi ajar sendiri, dan Nabi minta berdoa dengan ni dalam hidup hari raya pagi-pagi tep-tep Nabi berdoa dengan doa belah ni. Nah, itu duduk dalam aura azkar nabawiyah kita tu pagi-pagi dah tep-tep insya-Allah taala. Yura'unan nas. Allah, dia tak nampak Tuhan sekarang, tak nampak manusia ya lah. Menunjuk-nunjuklah mereka itu akan manusia. Ya tak nampak Tuhan dah. Ya tak nampak orang besar mai rumah dia. Dia nampak pak budak halus duk main galak dapat rumah dia. Kalau yang nampak orang besar mai rumah dia, tinggal habis budak halus ni. Ya tak nampak orang besar mai rumah dia. Kalau lapis tok guru mai rumah dia, lepas tu budak-budak halus duk kecek dapat tangga, tak nampak habis dah. Nampak tok guru tu seorang. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita berasa kata kita menghadap Tuhan, tak nampak sekabar manusia duk tepi kita ni piyo, kita tak khabar. Itu as-salafus salih bukan?
dah aku semaya mu nak kata apa kata aku tak dengar dah mu kata apa sebab aku menghadap perkara besar, aku tak ada nak peduli mu nak kecek. Tu as-salafus salih dia ada ayat. Kita orang dhaif iman ni, "Hei, dak dia sikit aku nak semaya." Cacuk. Tu kita orang dhaif iman, kena dah kita makam kita. Tapi orang hak gedabai benar bab semaya ni, mu nak kecek apa kecek, aku nak semaya. Aku tak peduli apa kamu. Sebab mungkin bani semua budak ahli duk main dapat rumah aku, orang besar mari aku duk gadah orang besar. Gitu. Ya beza makam tak serupa, hati manusia tak serupa. Nampak tak? Sebab itu maka alhamdulillah kalau kita tu semaya sungguh tu tak ada nak ingat ke lain. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kecek tu semacam. Kecek dengan Tuhan semacam. Iyyaka na'budu, akan engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau lah kami minta tolong gapo-gapo, kami tak minta dari orang lain ya Allah, minta dari mu sekarang. Kalau mu tak ui kat teruklah aku ya Allah. Kena belah lah tu. Tak ada orang lain aku kena minta. Aku tahu kata mu seorang boleh ui. Lain pada mu tak ada kuasa nak ui ya Allah. Aku minta demu. Mengoyaklah tu. Aku reti hidup aku ni belah tu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sungguh tu. Kena belah dengan Tuhan tu. Nak kemas keru dengan tu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku ni jalan yang betul ya Allah. Kalau mu tak tunjuk, tak ada jalan betul tu aku. Orang lain nak jalan betul kat aku tak boleh, wala pak aku, wala mak aku, wala nabi aku, wala siapa pun tak kuasa nak jalan betul kat aku. Melainkan mu seorang ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sungguh. Belah mana jalan betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Puak nabi-nabi mu, aku duk nak sepatu tu. Jalan mui ke Muhammad, jalan mui kepada Nuh, jalan mui kepada Ibrahim, jalan mui kepada Musa, Isa. Aku dah nak belah tu. Itu mana siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, awak nak lapis nabi, saya nak lapis pacu-pacu tak sah. Bukan radak tu kita ni, radak nabi kita. Kita suruh pergi dak Nuh lalu lah. Pacu tu orang hak masuk le kerakai. Bukan kata ibu lak jalan siratal mustaqim dak. Pacu. Nah, pak ngoh ke baba ke tu orang masuk lah, orang panggil semacik kerakai dia mata kalau masuk. Nah, ada apa ibunya puak nabi-nabi tu makna siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin tu dah. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Tuhan murkai daripada puak Yahudi. Siapa hari ni Yahudi dah ada, ghairil maghdubi ada apa hari ni, al maghdubi alaihim ada siapa hari ni yang kita tak say. Ghair tu makna tak say, ghair bukan, ghair tu mai syai mana gitu. Nah, waladhdallin, ad-dallin siapa hari ni dah ada. Waladhdallin bukan tak say orang dallin, tak say orang dallin. Nah, ad-dallin tu tak juh nah. Al-maghdubi alaihim tak juh. Wasa tak juh, wasa tak say ke benda tu. Nah, namun sedap waladdall, wasa kena tu waladhdallin. Nah, peling kat tu pula. Nah, wasa kata puak janguk ad-dallin, kita nak kena makhraj aci wasa janguk nak bagi kata jangan wasa huduh kata wasa huduh tak say ad-dallin tak say al-maghdub tak say maghdub alaih tak say dan nak apa alladzina an'amta alaihim tu puak Nabi Musa di situ, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Sulaiman, Hud, Lut, Ismail. Nah, semua tu duk dapat tu belakang insya-Allah taala. Jadi nak ke buku kusala, nak ke lah mana, minta berlindung Allah taala serta jadi tahu akan hakikat semaya. Katanya munajat Allah yang duk menunggu untuk nak terima kita nak rayu hagapo kepada dia setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan. Tapi sebaik-baiknya dalam keadaan semaya, khususnya semaya 5 waktu yang Allah Ta'ala atur maidah. Masa tu innas salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Siap dah Allah Ta'ala buat satu waktu tah. Jadi kita turut waktu tu lebih molek. Oleh itu maka orang Islam, lelaki semaya jemaah, perempuan kalau semaya jemaah boleh molek. Kalau nampak kata timbul fitnah, semaya rumah lebih molek. Nah, semaya rumah lebih molek. Begitulah keadaan kita. Tapi kalau perempuan sekarang, kalau perempuan duduk luar rumah dah, itulah tempat duduk peling sekali.
perempuan tu baik ngaji, dia duduk luar rumah dah, maka semaya jemaah lebih aula kepada dia daripada semaya dalam bilik kelas misalnya. Sebab dia tu baik rumah dah, dia tu baik rumah dah, sudah masuk bilik ngaji, mari duduk sejik selalu dah. Hai orang Tino lebih molek daripada duduk berak. Sebab duduk berak tu duduk tempat yang tak bukan tempat semaya, duduk kecek buah tak tahu gapo, sedia dah. Nanti bukan tempat semaya ni, manusia ni halah juga bukan tempat ni. Tak serupa rumah kita kita duduk dalam rumah kita, duduk senyap sedu, ingat pada Allah. Bahawa kita masuk berak ni tak ingat ke Tuhan, kena ingat kecek coca bergalak kan ni. Sebab tu molek hai orang perempuan, hai pelajar-pelajar lelaki perempuan, apabila orang mari sejak selalu, jangan kata saya orang Tino tak kena mai jemaah. Tu jaga molek. Kelak duduk rumah apa? Tubik rumah dah. Tubik rumah dah ni ya satu kerani lain pula. Saya duk perhati nampak tak kena pelajar-pelajar kita. Sejik tak penuh dengan orang Tino. Kalau sejik di Mahawiyah apa sepatu juga. Saya royak semua pun dia. Tapi lekat ji ya tak biasa semai jemaah, lekat ji tu tak ada bergaduh dengan orang Bai, tak ada bergaduh dengan orang Komak, orang Tino. Orang Tino ni kalau kita nak kecek sungguh-sungguh, dia ni lebih menjadi mangsa pada syaitan banyak pada orang lelaki. Bahawa syaitan ni kena pada orang dhaif. Syaitan ni kena kepada orang dhaiful iman, dhaiful jismi. Nah, orang tak erat tubuh badan, orang tak erat iman tu syaitan suka sigar atas kepala orang macam tu. Ni tu hingguk atas kepala dia tu suka. Syaitan, auzubillah min syaitan. Baik itulah maka hai orang perempuan, kalau kita jadi tok prais luar rumah dah, semaya jemaah selalu dah hai orang perempuan. Lebih baik pada semaya rumah orang tu, semaya bilik orang tu, semaya bilik orang ni. Nah, orang perempuan ni tidak digalak semaya jemaah selama dia duduk dalam rumah. Tak galak semaya jemaah. Bayar tu baik luar rumah, kita ambil hak jemaah lalu dah. Sebab dia tak ada dah. Waqarna fi buyutikunna tu dalam rumah. Tak apalah tak tubik mai semai jemaah sejik, tak apa kalau duduk dalam rumah. Bawa tubik ngaji di Mahawiyah lain, ngaji di sekolah. Tak ada dah rumah kita nak jadi manik untuk nak semai jemaah, untuk nak buat sedap nyanda, tak ada dah lah. Jadi duduk luar ni sejik dah sebaik-baik tepat. Lepas dari rumah kita sejik sebaik-baik tepat. Hei orang perempuan, itu ijtihad saya lah. Dan saya duk tengok banyak ulama-ulama ijtihad belah tu belakang. Saya ijtihad belah tu lah. Nah, kalau orang tu duduk dalam rumah, insya-Allah kalau berasa tak saya mai sejik, ada peluang dakwah. Itu pun nah, Nabi kata jangan kamu tegahkan orang perempuan daripada pergi sejik. La tamna'u ima Allahi ila masajidillah. Nah, jangan kamu tu tegah akan orang-orang perempuan yang merupakan hamba sahaya pada Allah nak pergi kepada sejik Allah Ta'ala, jangan kamu tegah. Kalau nak pergi bermakna kata tak ada larang putus dak pergi sejik bagi orang perempuan. Kalau duduk rumah sekalipun sama telah, kalau dia terubik pada rumah duduk di tempat-tempat tengah jalan atas kereta kosong, duduk di nak nyegi ke dia, tak ada arah pasal dia ya tabiat. Orang panggil gapo watan nak tahu tempat kita prak penny pak kita orang Tino jual. Kita nak pergi perang bayar dah tu. Nah, lalu tu semaya sejik, cari sejik tepi tu sawah pia semaya. Molek macam tu ya perempuan. Mereka tak ada sejik, ada arah lah. Pak kita ni bukan negeri sejik. Tapi alhamdulillah nak kata bukan negeri sejik pun payah dah suara azan nak putus. Kalau ambil nibung petani. Nah, duk berhubung suara azan semua. Nah, satu 2 kilo 3 kilo temu sudah sejik, 2 kilo 3 kilo temu sudah sejik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Lalu itu hai perempuan. Nah, comanya kita ni basah kan suruh perempuan nyok-nyok yatim tak hidup. Nah, sebab tu jadi mari kita mula dia orang lelaki yatim, hajak orang perempuan semai jemaah apabila tubik luar. Apabila tubik luar rumah, semayalah jemaah lebih molek daripada semaya tak ada jemaah. Nah, kerana semaya tak jemaah lebih lagi, ia duduk tempat-tempat sulit-sulit, timbul fitnah teruk pada duduk sejik lagi.
Timur fitnah teruk pada duduk sejik lagi. Sejik tak ada sulit mana, tempat umum sejik ni. Nak duduk bilik-bilik sulit-sulit pula. Alhamdulillah pasal bilik capur tina jatai pula. Kau teruk lagi. Kau jadi timur fitnah banyak pada mari sejik. Sejik jarang nak temu tina jatai duduk bilik tulang sejik. Nah, sejik lah ni becek belakang sekokas kat tabir. Negeri kita ni tak apa negeri Mekah. Nah, sejik capur tina jatai hak tu kerana dia tempat umum hak tu. Adapun sejik pak kita ni sejik sekat dah. Oleh itu maka marilah kita tu jangan malas semaya orang lelaki, orang perempuan khususnya. Lepas tu tekah mari bulan wasa rusing benar-benar orang perempuan. Lepas tu cepat cita-cita nak jadi bulan kita tu hilang cepat-cepat boleh kita menghadap Allah Taala dengan sempurna. Insyaallah taala. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allah, ayat ni baca tak habis, satu ayat tak habis. Sebabnya kita mengakumi kita kena duk bergarul teh sikit. Garul teh sikit. Kumi saya wasa susah ayat-ayat belah ni. Kita nak syarah erti sesungguh ngakumi ni susah. Dan dia tidak berzikir pada Allah melainkan sikit. Malah berzikir kita tengok mulut dia tak ada nampak bobek sekabut. Ya malah jangan tak kata apa Fatihah kadang-kadang tak baca. Tak apalah tu mazhab Hanafi tak kena baca Fatihah. Jadi boleh duduk lagi ya duduk mazhab lain tu. Mazhab Syafi'i tak lagi dia tu. Malah baca. Nanti orang sujud kau boleh tak sujud tak apa, tapi yang nampak berdoa tu. Kalau tak sujud nampak kata semaya apa orang sujud belakang mundak. Jadi kau tu pula. Kalau baca Fatihah ya lik boleh, tak baca dah dia. Malah ya pasal yurauna nas ya nak jadi orang nampak ya semaya. Ya tak ada ibu hak sungguh tak mari sebab ia tak ada mengaji, tak ada iman dengan Allah, tak ada berasa Allah tengok, tak berasa atau ia ada depan Allah, tak ada berasa. Allah takutnya ya Allah, itulah munafik. Munafik ni Nabi sendiri tebal tak turun, jangan kita nak tebal. Penyakit munafik ni Nabi sendiri orang panggil apa? Siuk tak jadi. Nabi sendiri siuk tak jadi. Zaman Nabi ni ratus-ratus orang munafik. Dia dapat hidup Nabi, tak nak buat. Lepas tu kita tak takutlah mana. Sebab itulah tak ada seorang sahabat yang tak takut diri jadi munafik. Sebab hak ni Allah Taala ya kuasa. Nabi tak boleh nak buat. Nabi nak apa tak boleh. Kalau dia tengok itu kelepas royak teroyak poyak batu dah. Na'udzubillah min dzalik. Batu maka marilah kita takut pada Allah Taala. Takut pada Allah Taala. Sekarang ni hari ni kita ngaji, kita sambung minggu depan insya-Allah ayat seterusnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.